Hadis ini selanjutnya mengandungi unsur-unsur peradaban Islam. Salah satu bahagian dari kebudayaan yang agung, lagi mulia berdasarkan pengajaran agama kepada pengalutannya yang sesuai bagi setiap orang di segala tempat dan zaman dalam bidang hidup berpergaulan. Peradaban ini amatlah penting serta tidak dapat diringankan atau dibebankan oleh keadaan pandangan hidup dalam masyarakat, mengingatkan hubungannya dengan tuntutan dari hakikat kepercayaan kepada Allah dan hari kemudian. Bermakna tuan, hadis ini adalah bukan satu adab. Seperti tadi, adab tak apa? Tak tahu. Tak tahu tak kena berkat tuan, iaitu buah daripada amalan-amalan akidah kita. Kita buat amal tuntutan agama kita, maka lahirlah buah-buah apa dia? Rasa mesra dengan tinggal, cakap benda yang berfaedah, sebelum tak faedah dia diam, dia muliakan tetamu. Itu buahnya daripada akidah kita. Kalau buah itu rosak, ini tahu bahawa akidah pun lain. Aku menguasai buah dia tak baik. Itu dia, belumnya pikiran, buah tu baik. Buah dia tak baik. Hasil daripada akidah kita. Ini peradaban ataupun akhlak ataupun tasawuf. Ulama Islam dalam memperkatakan hadis tersebut telah menjelaskan di antara lainnya bahawa seseorang jiran hendaklah mencegah menggunakan sesuatu ataupun barang, tempat dan sebagainya yang menjadi miliknya sendiri untuk faedahnya, tetapi membahayakan atau menyesatkan jiran. Individu buatlah apa-apa benda yang dia baik, tak kira jiran tu tak baik dan sebagainya. Buat longkang, buat longkang lalu dia pomok jiran, ataupun sisa rumah kita, lalu rumah jiran busuk dan sebagainya. Tak boleh. Mengenai muliakan tetamu pula, para ulama menyatakan bahawa ia adalah salah satu dari kekesabaran Islam. Seorang ulama terkemuka iaitu Al-Layth bin Sa'ad berpendapat bahawa penerimaan tetamu dan memuliakannya adalah wajib selama masa satu malam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Malam tetamu itu hak wajib atas tiap-tiap muslim. Itu malam wajib. Siapa bicara? Allah kata begitu. Buku yang nampaknya kita dengan jiran kita. Allah kata kalau hakul jiran macam dia tadi. Mak dengan bapa sama. Betul. Dia sudah ada. Ini satu kan? Betul. Betul itu. Itu akrab untuk nampak. Kalau kamu yang sibuk masalah kawan, anak itu ada sebab. Tidak. Itu yang sebab apa dia? Ada masalah rezeki, tak puas hati, atau ada masalah lain, atau masalah hidup kita. Semua kita cek balik. Itu kita tembak tanya. Saya ni minta maaf lah, atau susah lah. Kita hidup berjiran. Sebab kita ni tanggungjawab banyak. Saya pun tak lagi dia tidak ni. Itu dia. Contoh itu. Bahawa kita tak nak takut dengan sebab kita tak tahu. Rasulullah syok kita sebagai orang yang melihat jiran. Apa yang akibatnya? Rasulullah kata dia ahlinya. Orang perempuan dia semayang malam, puasa lagi siangnya, tetapi dia menyakiti jiran dengan lidahnya. Rasulullah kata dia yang tak ahli juga, tapi ahlinya. Itu apa salahnya kita merendahkan diri kita, berjumpa dengan jiran sebagai tapi dia rasa ada rasa kelas jumpa lah. Apa-apa ada. Bapak jadi adik kan? Macam adik tadi, malam kita adik. Boleh insya-Allah. Dia penting kita buat. Tapi kalau dia tak ilmu, kita lepas kita. Kita nak lepas dengan Allah. Sebab tanggungjawab yang kita ada. Hak dia akan kita ada. Besok dia tunggu balik. Kalau tak apalah, muak aku. Nanti muak aku, tapi daripada di akhirat besok, you tak cakap, itu rupanya tak sudah. Jadi awak apa itu? Jawab tak apa.
rumah saya terbuka itu. Saya tunggu bila tahu saya sudah. Lepas saya tunggu sudah kita. Kalau sudah ada bunga-bunga atau begitu masalah, cuba-cuba kita selesai. InsyaAllah. Soalan lagi? Soalan saya jawab. Saya minta. Ya. Katalah jiran kita tu selalu ada duduk jiran kan. Bisa pinjam barang tu, pinjam barang ni kan. Tapi bila dia selalu pinjam tu, kadang pinjam duit tak bagi balik apa, kadang-kadang kita pun rasa tak sedap hati juga kan. Tak nak bagi, nanti takut dia kecil hati. Macam mana kita nak buat yang tu? Kita sebagai mangsa Pindah. kalau terserang Kalau kita cakap tak boleh, nanti kita dah terus terang. terus terang. Terus terang. Boleh sebab hak kita kan. Mana kita nak bagi tak bagi kan. Adakah kalau kita tak bagi nanti dia akan kecil hati kita pun ada berdosa kat situ kan, macam mana kan? Dia kalau tengok masalah. Satu kalau masalah hutang. Hutang kalau boleh kita macam mana? Ada saksi. Nak hutang ada saksi, orang hutang ada saksi. Itu dia. Hutang tak ada lupa. Kita ingat, dia tak ingat. Kita nak pakai hati, dia relax. Betul tak? Kita dia nak bayar. Dia lupa. Itu. Sebab itulah kalau hutang. Allah Subhanahu Wa Taala turun satu ayat yang paling panjang sekali masalah itu. Satu ayat, satu muka. Kena ada saksi dah ya? Kena bawa saksi ya? Tak. Ya tak? Nanti dia bayar ketika kita pun kata tak bayar. Okey. Kalau orang nak hutang dia panggil. Itu kira masalah hutang atau duit. Dia. Tapi kalau kita dah clear masalah itu, kalau kita dah buat apa ada saksi semua, nak minta lagi. Kalau kita bayar kita tak bagi lah. Kita bagi. Itu pasal tak bayar. Kita cuba dia lupa ke apa. Itu. Kalau masalah hutang, kalau dia ajak kali nak bagi, kita cuba betul lah masalah. Nak bagi hutang. Ada tak sikit. Takut saya lupa, dibayar saya ingat. Ataupun you tak lupa, you tak bayar saya. Itu dia. Memang banyak Allah SWT ajar. Tidak ada yang berbeza ini. Banyak. Satu muka Quran itu menghutang saja. Kita ingat orang hutang bila nak mati. Kalau satu hutang nak mati, apa dia? Roh dia tak naik lagi. Kalau tak hendak tu tak ada buah ataupun sama buah daripada keimanan yang betul kepada Allah SWT. Kalaulah kita buat benda-benda yang kontra tadi, bercakap banyak benda yang tak berbeza, tidak suka kepada tamu, tidak menyakiti jiran, itu buah juga. Itu buah daripada yang tidak akidah yang tidak baik. Maka tuan-tuan saya menyuruh kita sendiri dan tuan-tuan sekalian, sekiranya kita dah faham masalah ini, cubalah kita amal. Mungkin sebelum ini kita tak biasa dengan orang rumah kita, ataupun kita dah dengan jiran kita dan sebagainya. InsyaAllah lah kita cuba boleh ada masa lagi. Nanti kita minta maaf, bersabar kepada Allah SWT insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita dan kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Tak tahu dulu. Tak tahu dulu. Tak nanti kita akan jumpa ke depan yang sudah tidak. Sebab dia orang yang menutup yang menggunakan al-halikat. Siapa yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh masuk ke dalam teman saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.